KPM. Hai. Saya dalam rancangan masak-memasak ngap. Okey, hari ini saya nak tunjukkan resepi yang sangat istimewa dari utara tanah air, iaitu secawan kopi manis. Wow, resepi istimewa ini memang khas dari utara. Okey, kita ada bahan-bahan yang perlu saya sediakan. Assalamualaikum. Maaf, cikgu. Saya nak tanya, ini rancangan masak-masak ngap-ngap-ngap. Saya punya rancangan adalah masak-masak ngap-ngap-ngap. Tapi saya rasa kita nak belajar subjek pendidikan seni visual dengan Cikgu Anis. Saya rasa cikgu lah Cikgu Anis kan? Saya, ya Allah, baru nak masuk rancangan, nak cuba-cuba, Mira. Wah, nak cuba-cuba. Okey, kalau nak tahu, cikgu pun ada banyak pengalaman daripada mengajar dan cikgu pun mengajar dapat banyak sangat anugerah. Kalau nak tahu, kita saksikan terlebih dahulu profil Cikgu Anis. Kita di Didik TV KPM. Assalamualaikum semua, apa khabar? Jangan tersilap ataupun jangan keliru. Jangan tukar rancangan anda. Bukan rancangan masak-memasak ngap-ngap-ngap cikgu. Bukan. Dan hari ini pun kita bukan nak belajar subjek memasak, tapi kita nak belajar subjek pendidikan seni visual untuk murid-murid tahap 2 di mana topiknya ialah secawan kopi manis. Wah, betul Cikgu Anis. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, baik Mira. Ini kali kedua Cikgu Anis di kelas mahir Cikgu. Ya, betul Cikgu? Betul, Mira. Dan hari ini saya tengok dekorasi kita sangat cantik. Saya terus teruja tak sabar nak belajar. Tapi sebelum tu Cikgu, kita kena kekal patuh kepada SOP. Jadi saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu Anis. Okey. Dan saya juga. Okey. Terima kasih, Cikgu. Baik, kepada anda di rumah, ingat untuk sentiasa patuh kepada SOP, memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan COVID-19 ini. Dan kepada anda yang telah patuh selama ini, terima kasih dan syabas saya ucapkan. Okey, Cikgu Anis. Hari ini, Cikgu, kita nak belajar pendidikan seni visual. Tapi saya nampak ada lesung batu lah. Ini tak silap saya tempat untuk kikir kelapa, Cikgu. Betul, Cikgu? Parut kelapa. Betul, Mira. Okey, untuk hari ini sebenarnya kita akan menghasilkan craft kreatif dalam bidang craft tradisional. Kalau Mira tengok kat sini, ini adalah orang panggil alat domestik. Okey, alat domestik. Mira, kalau tengok alat domestik ni adalah alat barangan yang digunakan ketika di dapur. Okey, kita gunakan untuk membantu kerja-kerja, mudahkan kerja-kerja kita kat dapur. Betul? Ya. Okey, ni adalah kukuh kelapa. Mira pernah gunakan? Saya pernah berpengalaman guna sekali kat kampung saya, Cikgu. Ini susah nak jumpa ni, Cikgu. Ya, sebab susah nak jumpa, orang dah tak gunakan, Mira. Dijadikan sebagai hiasan. Ya, barang hiasan dah sekarang ni. Tapi dia mempunyai nilai estetika yang tinggi kan, Mira? Kenapa nilai estetika yang tinggi? Ya, disebabkan dia diperbuat daripada kayu. Ya, okey. Yang ini pula diperbuat daripada apa, Mira? Diperbuat daripada batu. Ya, ini adalah lesung batu. Lesung batu. Okey, kedua-dua bahan ini adalah ada bahan gantiannya, Mira. Betul tak? Betul. Barang gantiannya kalau kita tengok kat sini, kukuh kelapa sekarang dah digunakan mesin untuk menghasilkan. Betul, untuk menghasilkan kelapa. Parut kelapa. Ya, parut kelapa, santan. Bagaimana pula dengan lesung batu? Kalau lesung batu saya rasa sekarang dah digantikan dengan blender, Cikgu. Ya, blender. Jadi itu adalah bahan gantian untuk alat domestik kita. Okey. Selain daripada tu, Mira, ya, Cikgu, kita ke bahasa juga kan. Bahasa bagi kan kalau kita sebut, ada setengah orang sebut paper mache tu papier mache. Ada sebut paper
mesh. Oh, okey. Sebenarnya satu? Sebenarnya nanti dulu cikgu. Sabar dulu. Sebenarnya yang mana satu yang betul? Kita berhenti berehat dulu cikgu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali kita di Didik TV KPM bersama dengan saya Cikgu Ani Suzila dari SK Seri Indra Perlis di mana kita nak belajar pendidikan seni visual dan topiknya ialah secawan kopi manis. Tadi Cikgu sebelum kita berhenti berehat, ada satu soalan Cikgu tinggalkan kepada saya dan mereka di rumah. Yang mana satu sebutan yang betul? Paper match ke paper mache? Yang mana satu yang betul tu Cikgu? Okey, sebenarnya Mira daripada bahasa Perancis, adalah paper mache. Sebenarnya aktiviti ataupun teknik ini sebenarnya daripada sana. Jadi kita nak sebut pun paper mache susah kan? Kita sebut je paper mache. Paper mache. Ya, paper mache. Okey, paper mache tu apa dia Cikgu? Ya, paper mache ni adalah kertas yang telah kita hancurkan. Selepas itu kita lumatkan sampai halus. Lepas tu kita memerlukan objek dan kita tampal objek tu, jadilah rupa sesuatu, bentuk sesuatu. Kertas yang kita dah hancurkan dia lah maksudnya ni. Okey, kalau macam tu Cikgu, kat depan ni saya tengok dah banyak dah ni kan bahan-bahan yang ada dekat depan ni. Mungkin Cikgu Anis boleh terangkan kepada saya dan mereka di rumah? Okey, ini adalah bahan dan alatan yang kita akan gunakan. Sebenarnya Mira, bahan-bahan ini mudah saja kita dapati dalam rumah kita. Okey, seperti ni kotak telur. Okey, ni helaian kertas sebenarnya. Okey, helaian kertas ni macam inilah yang kita dah curai-curaikan, cerai-ceraikan. Okey, dia punya kertas dia macam ni. Yang kita buang tu kan? Betul. Dah tak gunakan. Saya tengok yang helaian kertas yang Cikgu dah koyak-koyakkan ni, macam mana Cikgu potong dia Cikgu? Kita koyak sahaja ke menggunakan gunting ke macam Cikgu? Tak, ini guna mesin. Ni kertas yang recycle kat office bapa ke ayah, ibu ke, kita boleh ambil. Okey, kita boleh jadikan sebagai bahan nak buat paper mache, untuk hasilkan paper mache. Okey, untuk yang sana pula. Okey, dekat depan saya ni ada tisu pula Cikgu. Jadi tisu pun antara bahannya ke? Ya, boleh kita gunakan juga. Okey. Yang ini kertas surat khabar. Ya, ini adalah kertas surat khabar yang saya telah buat jalur-jalur. Proses ini yang kita akan gunakan sebenarnya Mira untuk tahun 4 pada unit 5 muka surat 46. Okey, bahan dah ada tapi kan Cikgu selalu kalau untuk kita menghasilkan paper mache ni berapa lama masa yang diambilkan Cikgu? Okey, kalaulah kita ada bahan, okey, dan keadaan hari itu adalah panas, sebenarnya kita kena gunakan cahaya matahari untuk proses pengeringan. Jadi untuk buat proses ni memakan masa sekurang-kurangnya 2 hingga 3 hari. Kalau 3 hari, setelah dikeringkan selama 3 hari, bahan tu akan paper mache kita akan lagi kukuh. Mengeras lah Cikgu, akan mengeras dan konkret elok. Kalau 2 hari mungkin bahagian dalam pula yang lembut. Okey, itu kita dah tahu sedikit dah. Mungkin mereka dah dapat gambarannya, tapi Cikgu, cara penghasilannya tu macam mana? Okey, sebelum tu Mira, kalau tengok kat sini Cikgu menggunakan warna akrilik. Mira, kenapa Cikgu gunakan warna akrilik? Sebab ketahanan. Kalau kita tengok kat sini, kalau Cikgu bagi pinggan ni, okey, Cikgu letakkan air. Kalau kat dalam buku teks, kita gunakan poster colour. Tapi kita ganti pula hari ni, Cikgu nak tunjuk sebab dia bertahan. Tahan lama. Kalau murid-murid nak guna, nak bermain. So, tengok ni. Okey? Kita memang boleh letakkan makanan. Tak ada masalah. Dia tak akan
lentur ataupun dia tak akan kertas ni tak akan meresap air. Basah dan koyak kan Ya, cikgu kan? tahan lama. Okey. Dan ini pinggan ni lah yang dihasilkan daripada cebisan kertas tadi cikgu? Ya. Wow. Ini kalau tengok tekstur dia ataupun jalinan dia sebenarnya. Okey, saya buang air ni Okey, kalau sini kita tengok dia lebih sekata atau jalinan dia lebih halus, licin. Kita akan tengok nanti kita akan buat eksplorasi berkenaan dengan paper mache dan teknik yang berbeza. Okey. Itu untuk pinggan. Depan ni pun banyak lagi lah contoh-contoh lain. Macam kat sini saya ada cawan. Ya. Ini pun menggunakan paper mache juga Ya, cikgu. betul. Okey, lepas tu cikgu macam mana kita nak menghasilkan paper mache ni cikgu? Sekejap lagi saya nak tunjuk langkah demi langkah. Okey. Mari. Kita nak buat sekarang? Mari cikgu. Okey. Sekarang Mira, saya ada sediakan gelas ataupun cawan. Cawan plastik saja. Okey. Mira telangkupkan cawan plastik tersebut. Saya telangkupkan Sebab dia. saya nak tunjuk dua teknik ya. Satu proses pulpa dan Mira menggunakan jalur kertas saja. Okey, proses pulpa. Okey, pulpa prosesnya adalah kalau boleh tengok kat sini ini adalah daripada kotak telur. Okey, kotak telur ni kita akan hancurkan ya. Hancurkannya kita akan rendam semalaman. Bila kita rendam semalaman, kita akan tumbuk. Okey, bila dah kita curaikan dia, kita akan tumbuk. Okey, kalau ada macam saya ni, saya gunakan lesung tumbuk ni. Okey, lesung tumbuk ni kalau tekstur dia lebih cantik. Kalau kita guna blend, bila kita guna blend, dia punya serat dia akan berubah. Sebab pulpa ni memang dia menghasilkan serat. Sebab tu kalau kita gunakan kertas lama untuk recycle kan, dia akan hasilkan pulpa macam ni lah dan kita bentukkan untuk menjadi kotak. Dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh tunjuk sikit dekat kamera cikgu kat dalam dia macam mana. Hasilnya. Dia Kalau betul-betul halus cikgu Ya. Okey, tapi kena rendam ya, makan masa yang lama. Untuk hasilkan macam ni. Okey, saya gunakan semalaman. Cikgu rendam semalaman, kemudian cikgu tumbuk. Tumbuk. Okey, saya gunakan ni pun alat domestik Mira. Okey. Baik. Okey. Setelah itu, Mira kena ambil kertas Mira. Saya ambil kertas saya. Kalau cikgu menggunakan kotak telur atau sarang telur. Saya menggunakan surat khabar lama. Betul tu Mira. Okey. Sekarang, telangkupkan cawan tu. Mira dah telangkup. Okey. Kertas Mira tu patut direndamkan di dalam air. Ni hasil sediakan. Sebelum tu Mira kita pakailah. Sarung tangan. Boleh. Sarung tangan. Pakai untuk elakkan tangan kita kotor kan cikgu? Ya. Kita mesti mementingkan kebersihan, kekemasan pada hasil karya kita. Betul. Okey, sekarang Mira. Baik. Masukkan air. Saya pun masukkan air ke dalam bekas ni. Saya masukkan. Mira pun masukkan. Okey. Ini setelah dihancurkan kita masukkan kertas. Okey Mira, lagi Mira. Okey, cukup. Okey. Baik. Cikgu disebabkan kita pakai glove tangan yang agak kuat sedikit bunyinya, mungkin akan memberi gangguan sedikit dengan suara kita kan, risau mereka di rumah tak dengar sangat. Jadi kita akan buat secara lembut, perlahan-lahan kata ni, manja-manja. Cikgu. Cara masukkan dalam ni. Masukkan kertas. Banyak pun tak apa. Saya masuk. Rendam. Rendam. Okey, bila dah rendam, betul-betul rendam Mira. Saya letak kat depan lah. Supaya senang sikit. Okey. Saya rendam. Okey. Selepas itu Mira mesti okey, dah cukup. Cukup. Dah. Okey. Okey, daripada satu jalur tu Mira susun mengikut beberapa lapis. Susun bagi 2 lapis lah Mira. Boleh. Tutup gelas kita tu. Okey, macam ni. Okey. Saya susun cikgu. Saya rasa lebih elok yang ke atas daripada atas. Garis ke bawah. Saya macam ni ke cikgu? Daripada atas. Ya, macam tu. Satu-satu Mira. Satu. Ya, susah sikit plastik tu. Okey.
Kalau bising, saya rasa bising kot Mira. Kita boleh buka lah. Buka cikgu Tapi Mira kena pentingkan kebersihan ya. Baik. Okey. 2 saya letak kat sini. Ini pun dikira sebagai salah satu paper mache tu juga cikgu Ya, ini paper mache. Ini teknik paper mache juga untuk tahun 4. Okey. Cikgu, saya nak tanya, apa kelebihan kalau kita menghasilkan karya kita menggunakan paper mache ni cikgu? Okey, kelebihannya sebab dia tak memerlukan modal yang banyak. Okey, kita boleh dapat di kawasan sekeliling rumah kita, dalam rumah kita. Okey, yang paling bestnya dia tahan lama. Okey, kita tak payah beli barang mainan kat rumah kan, kat luar, kat kedai kan. Kita just ambil je kertas, dah boleh pun buat. Tapi kena sabarlah Mira, kan? Okey, kalau macam yang ini pula, saya nak tunjukkan teknik pulpa. Okey, ini proses pulpa. Okey. Sama juga Mira. Okey. Yang ni bila saya dah rendam dengan air, jadi saya kena masukkan sedikit gam. Okey. Oh, kalau cikgu punya dipanggil proses pulpa, kalau saya ni cikgu proses apa, rendaman? Paper mache saja. Paper mache saja. Menggunakan jalur kertas. Oh, okey, saya letak kat sini boleh cikgu supaya mereka jelas sikit. Nampak. Okey, ni saya campur ya. Okey. Oh, cikgu campur dengan gam terus. Okey, sebenarnya kalau barang gantian dulu-dulu orang tak pakai gam ni Mira. Buat sendiri guna tepung kanji, tepung ubi macam tu. Lebih tahan dan lebih cantik dia punya kekemasan dia bila kita buat paper mache nanti. Baik. Okey, sementara cikgu letak gam tu cikgu, kita berhenti berehat dulu cikgu? Ya. Boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita di Didik TV KPM. Okey, saya dah siap dah balut saya punya kertas dekat cawan saya. Okey, paper mache saya dah siap. Cikgu Anis pun dah siap juga. Ya, dah siap pun. Nampak tak? Tekstur dia berlainan ya Mira. Betul. Mira punya, cuba Mira pusing. Dia punya garisan tu kan. Betul. Licin kan Mira? Dia punya jalinan lain. Berbeza sangat. Proses pulpa dan jalur kertas. Okey, sekarang ni bila kita buat macam ni, sebelum tu cikgu lupalah Mira. Okey, kalau kertas yang macam ni, okey. Setelah ditumbuk dia jadi macam ni. Oh, kalau ini kita tumbuk pula cikgu. Ya, yang ni tumbuk teksturnya berubah. Berbeza kalau kita tengok ini kotak telur dan ini pula kertas A4. Dia lain ya. Betul. Cuba Mira tengok. Kalau dia ni pun sejenis kertas, itu pun kertas juga. Berbeza kan? Berbeza cikgu. Sebab yang cikgu punya ni hancur lumat kata orang kan, hancur kan sebab kita tumbuk dia. Saya punya nampak garisan kertas lagi. Ya, okey. Jadi nanti bila kita selesai kita boleh lihat okey, apa dapatan kita. Bila kita guna pulpa, kertas yang kita dah lumatkan dengan jalur kertas. Okey. Begitu juga dengan tisu kita. Sebab tisu dengan jalur kertas sama saja teknik dia. Begitu juga dengan saya kan? Betul. Okey, sekarang Mira kita nak keringkan. Okey. Kalau nak keringkan cikgu, macam mana caranya cikgu? Saya kena jemur di bawah matahari ke? Saya boleh guna hair dryer je ke? Okey. Hair dryer pun boleh. Okey, jemur. Tapi kalau kita guna hair dryer, okey, dia punya efek dia tu memang cepat. Cuma saya takut melekat-lekat je kat tepi-tepi. Tapi kalau matahari ni dia punya orang kata efek dia, kesan dia kepada permukaan kertas tu lebih gam tu akan menyerap lebih cantik semua. Okey, sebab panas ni berangin kan. Kalau panas dengan matahari ni lain. Betul. Okey. Sekarang apa kita nak buat? Mira dah siap.
Saya dah keringkan dah. Dengan bantuan Cikgu Anis dan juga hair dryer. Hair dryer. Saya dah keringkan. Jadi ini saya punya yang dah kering. Mungkin saya rasa langkah seterusnya Cikgu, kita kena warnakan dia. Sebelum Betul tu ke? Mira kena buka lah dulu. Oh, saya kena buka. Macam mana nak buka tu? Cikgu, kalau saya nak buka, kalau saya koyakkan saja, nanti rosaklah. Garisan kertas ni macam mana Cikgu cara dia? Okey, sebab tu kita memerlukan objek. Objek yang cikgu buat acuan tu adalah plastik. Maksudnya plastik ni fleksibel kan? Boleh dibuka, boleh ditolak-tolak. Cuba Mira tekan. Okey, saya cuba Cikgu. Berhati-hati. Wow. Dia kena berhati-hati ya, sebab karya yang paper machine ni memang kita memerlukan kita berhati-hati, kekemasan. Mira boleh tekan Mira. Plastik tu tekan dua-dua. Sebelah sana, sebelah sini. Wah, dapat. Okey. Wah, cantik ni Cikgu. Ini asalnya seperti inilah Cikgu. Ya, betul. Basah seperti ini pada asalnya. Sekarang dah kering jadi cantik macam ni. Ya. Okey. Bila dah siap Cikgu, kita dah boleh warna ke? Sekarang ada tangkai tak? Tak ada tangkai. So sekarang Mira kena buat tangkai dia. Okey. Kalau nak buat tangkai, Mira memerlukan kertas. Okey, kertas yang sama juga. Okey. Okey. Berapa banyak Cikgu kita perlukan? Tebal ke? Ya, tapi nak buat satu-satu agak lambat kan Mira. Kita nak keringkan semula. Cuba Mira tengok, cikgu ada bawa khas untuk Mira. Ni bukan trik tau. Saya tengok sebentar. Di mana? Di sini ke Cikgu? Ya. Saya bawa keluar Baik. Okey. Wah, ini dia. Adik-adik yang berada di rumah, inilah tangkai ajaib yang Cikgu Anis dah sediakan. Okey, cara nak buat tangkai ni Cikgu, adakah prosesnya sama juga? Okey, kita teknikalnya kita kena buat kaedah picitan. Seperti mana yang dekat sini saya bawa. Mira tengok ni. Okey. Nampak tak? Dia punya bentuk tu still lagi nampak macam bulatan. Kan? Okey, ini caranya melipat. Mira kena ambil kertas yang banyak-banyak tadi dan kita gunakan double ataupun bukan double tape tapi masking tape. Kita buat pusingan-pusingan hingga terbentuknya macam ni. Okey. Dan sebenarnya macam ni je kan? Kita tekan. So ni picitan lah. Okey, kaedah picitan ni sampailah dia jadi macam bulat macam ni. Wow. Okey, ini pun saya kira sama jugalah kan Cikgu? Ya. Tapi saya tengok yang ini betul-betul keras dan kukuh. Jadi maksudnya Cikgu gunakan kertas lapisan yang banyak? Ya, betul Amira. Dan kering. Okey, sekarang kaedah yang kedua. Sebelum tu saya nak tunjuk yang saya punya. Ada kat situ kan Mira? Yang dah saya keringkan. Okey, ini masih basah. Okey. Ini yang Cikgu Anis sudah keringkan. Okey. Yang ini adalah daripada sini. Daripada kertas yang kita ceraikan, hancurkan. Okey, efek dia ataupun kita dapat bila dia keringkan macam tu. Okey, yang ini pula ini adalah kotak. Okey, kotak yang saya buat pulpa tadi. Okey. Yang itu kalau untuk bahagian tangkai dia macam mana pula Cikgu? Sebab ini kan hancur permukaan dia. Okey, ini yang ini saya asingkan tau. Kita buat dulu acuan yang ini, kaedahnya kita picitan. Kaedah picitan, kita keringkan, bila panas kita gabungkan dan letak lagi sekali. Cuba kalau Mira tengok, ini adalah konkrit tau. Keras, okey. Ini adalah piringnya. Okey. Baru boleh kita buat secawan kopi manis kan. Dan untuk piring tu Cikgu balut dia dengan piring yang sama betul juga. Okey, sama juga kaedah yang macam tadi, guna piring. Piring yang plastik lebih mudah ya. Kalau piring kaca kita nak tarik dia susah. Okey. Bila kita tengok ni dia masih ada lagi kesan jalinan dekat sini. Betul? Okey. Kat belakang licin saja. Okey, yang ini yang kita akan warnakan sebentar lagi. Okey, Mira. Sebelum tu Mira tunjuk sikit. Yang ini kertas dia daripada sini ya. Betul. Ini macam ni cara penghasilannya tak sama juga macam mana Cikgu hasilkan pulpa tadi Cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Tetap sama juga. Ini jangan risau, Cikgu dah cabut dah, tak ada cawan kat dalamnya. Dah cuma tinggal pulpanya sahaja. Okey, Cikgu, yang saya perasan... perasan tak yang tu sebelah belakang piring tu sudah hancur? Perasan. Hilang separuh di belakang. Sebenarnya,
Ya, kat sini kita akan dapat kenal pasti selepas kita buat paper mache. Maksudnya kat sini kertas yang macam ni, kertas pulpa yang kita hancurkan daripada A4 dengan kertas yang ada serat yang daripada kotak telur. Sebenarnya kotak telur ni lebih keras dan lebih tumpat hasilnya. Berbeza dengan kertas A4 kita. Okey. Faham. Okey, cikgu, yang saya perhatikan cikgu, bahan yang kita gunakan kotak, kertas, adakah bahan lain yang kita boleh hasilkan juga untuk kita buat karya macam ni cikgu? Okey, selain daripada ni, ini ada saya pernah try. Kita buat daripada roti. Roti, cikgu? Roti gardenia. Wow, okey. Okey, dan tepung ubi yang kita blend dulu. Roti tu kita blend. Lepas tu kita ambil campur dengan tepung ubi yang kita dah masak. Okey, bila kita dah masak tu dan kita buat sama juga kaedahnya, proses yang sama. Okey, selepas itu cuma bezanya kita tak boleh warna lah. Kalau nak warna, masa roti tu tengah jadi pulpa tu, yang ada serat macam ni, baru kita boleh gaulkan sekali dengan pewarna. Tapi seeloknya janganlah. So, kita boleh makan tak, Mira? Takut pula saya nak makan roti tu, cikgu. Boleh. Boleh, cikgu? Boleh. Maksudnya, kalau kita menghasilkan menggunakan roti, kita hanya boleh jadikan untuk kita makan sahajalah. Kita tak boleh jadikan hiasan macam ni lah, cikgu. Ya. Maksudnya, kita boleh lepas minum ataupun lepas letak makanan, dan boleh makan. Wow. Cuma kita tak jemurlah tengah panas. Kita masuklah dalam oven. Okey, macam tu. Wah, unik daripada penghasilan makanan. Saya ingatkan daripada sepihan tin ke kan. Rupanya daripada makanan sendiri. Ya, itu special sikit. Okey, cikgu. Jadi macam mana dengan kita punya hasil ni, cikgu? Saya punya cawan ni mungkin kita dah boleh start warna ke macam mana? Mira dah boleh start warna permukaan. Okey, sebelum tu Mira, sebelum kita nak buat mengecat, saya kena tunjuklah sikit. Sepatutnya saya tunjuk daripada tadi lakaran idea. Boleh? Boleh. Mari, cikgu. Cikgu nak tunjuk lakaran idea, cikgu. Ada pen. Mana pen saya? Cikgu perlukan pen. Ya. Okey. Sekejap, saya tengok pen cikgu. Di manakah pen cikgu? Mana pen saya? Yes. Okey. Sekejap saya tengok ini tak boleh, ini ialah pewarna. Pen cikgu, pen cikgu. Saya bawa keluar kotak ajaib. Okey. Ini pen cikgu. Okey, kita guna pen. Pensel pun boleh, Mira. Okey, kita akan buat motif. Kalau motif craft tradisional, pinggan-pinggan dekat rumah nenek ke, macam mana, Mira? Dia lebih berbentuk bunga-bunga. Tradisional. Boleh ke? Kan kalau kat rumah Mira pula, pinggannya? Pinggan kat rumah saya kebanyakannya berbentuk ada bunga-bunga, cikgu. Ya, bukan abstrak. Ekstrak pun ya juga. Dua-dua ada. Jadi masyarakat kita sekarang ni kebanyakan menggunakan corak abstrak macam cawan sana tu kan. Mangkuk mushroom tu. Betul. Okey, sekarang kita nak pilih motif. Motifnya adalah motif flora. Okey, kita gunakan motif bunga lah ya. Okey. Okey, saya buat motif bunga. Mira, nanti Mira pun kena lukis juga motif bunga. Sekarang saya milih bunga rose. Okey. Baik. Jadi kalau bunga ni, cikgu, ini dikira sebagai flora lah. Motif flora, cikgu. Motif flora. Dah tersasul dah pakai mask kan, Mira? Okey, cikgu, yang saya tengok ni cikgu buat lakaran idea. Maksudnya untuk murid-murid menghasilkan sesuatu karya, sebelum mereka warnakan, mereka memang kena hasilkan lakaran idea ke, cikgu? Ya. Sepatutnya kita guna lakaran idea. Kalau tengok daripada sini dengan cawan Mira lebih kurang ya. Okey. Okey, sekarang Mira boleh tengok tak? Nampak tak? Nampak, cikgu. Okey, kita gunakan bunga rose. So Mira boleh tak nanti masukkan bunga rose dalam cawan, lukiskan dalam dekat cawan Mira? Boleh, cikgu. Okey, jom kita mula. Okey, jadi maksudnya untuk mula-mula ni saya kena warnakan dia dengan warna putih dulu kan, cikgu? Ya, betul. Okey, saya tutup dia dulu semua. Saya mula, cikgu. Ya. Perlu campuran air ke, cikgu? Tak payah. Sebab akrilik ni kalau kita letak air dia lambat kering. Oh. Senang kan?
senang sahaja. Okey. Okey. Tapi jangan guna, kalau daripada warna pula cikgu, ada ke tips cikgu untuk pastikan warna ni tahan lama ke ataupun nampak cantik ke? Sebab ialah kita guna kertas dan juga kotak kan? Ya. Ada tips ke cikgu? Okey, tipsnya murid-murid boleh gunakan varnish varnish yang untuk luar. Okey, varnish ni hendaklah disapu 4 kali lapisan dia. Sapu 4 kali, lepas tu jemur dan kita boleh letakkan dekat panas. Oh, okey. Baik. Saya warna saja. Okey. Macam biasa. Okey. Ini saya punya. Ada dah yang kering. Sebab kalau nak tunggu saya warna sampai lambat. habis, Okey. nak tunggu kering lagi akan mengambil masa, cikgu. Ya, sebab tu aktiviti ni memakan masa selama 3 hari. 3 hari rancangan mahir kita, cikgu. Ya, 3 Kelas kita. hari. Tak apa. Saya tunjuk contoh yang cikgu Anis dah bawakan. Kalau kita dah siapkan warna. Macam ni hasil dia. Cantik kan? Tapi tak ada kekemasan. Mira kena gunting dulu dekat hujung tu bagi tak ada kertas yang berlebihan tu. Okey. Okey. Baik. Sebelum kita melukis ya Mira. Baik, saya gunting ya, cikgu. Ya. Bagi dia nampak kemas kat sini. Okey. Baik. Okey. Teruskan lagi, cikgu. Terus gunting sampai habis. Okey. Saya rasa dah okey dah tu? Okey. Okey. Sekarang Mira dah boleh memasukkan motif flora kita dekat cawan tu. Okey. Saya lukis bentuk bunga ros. Okey. Terus lukis. Terus Ini lukis, orang panggil catan ya. Tahu pula saya jadi tahu bunga ros ni. Okey, tak apa, boleh. Saya tengok cikgu buat macam mana. Okey. 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 Wow. Boleh dah sikit-sikit macam ni, cikgu. Boleh. Okey. Confident tu yang penting kan Mira? Cikgu, saya nak tanya juga, cikgu. Kalau untuk lakaran idea ni kan, cikgu. Macam tadi kan cikgu kata ada flora, ada beberapa bentuk lain. Selain daripada bunga, apa lagi bentuk lain yang cikgu boleh cadangkan? Selain daripada sebab kita hari ni craft tradisional kan. Jadi motif kita tak boleh motif haiwan lah. Jadi motif kita adalah lebih kepada flora ataupun kalau nak campur abstrak pun boleh lah. Baik. Okey, kalau macam tu cikgu, kita berhenti berehat dulu cikgu. Sementara saya nak siapkan bunga ros saya ni, nak bagi dia kering. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mia Kaisha binti Azhar Rizal. Boleh panggil Mia aja. Ini adalah hasil karya Mia yang bertajuk Secawan Kopi Manis. Apa perasaan Mia selepas dapat menghasilkan secawan kopi manis? Mia berasa sangat seronok dan sangat berterima kasih kepada cikgu yang mengajar Mia menghasilkan karya yang sangat menarik. Jom minum kopi. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk membuat secawan kopi manis. Bahan-bahannya adalah agar, bush, gunting, garam, pita pelekat, cat, bekas air, mangkuk dan piring. Cara membuatnya ialah tentang surat khabar. Letakkan kertas di dalam air dan balik ke atas mangkuk. Tunggu sehingga kering.
Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir kepada anda yang ingin menonton semula daripada awal rancangan kita, Cikgu. Untuk tahu banyak tips dan juga teknik yang Cikgu Anis dah kongsikan, anda boleh tengok secara ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Cikgu, kita dah berada di segmen yang terakhir, Cikgu. Ya. Banyak dah yang kita belajar. Saya kira mereka yang berada di rumah pun dah mahir dah, Cikgu. Betul. Untuk menghasilkan paper masyik. Okey, Cikgu, di segmen yang terakhir ni, mungkin saya boleh tunjuk sikit hasil tadi yang saya Ya. tinggalkan sewaktu sebelum berhenti berehat. Ini ialah bunga ros saya. Tak tahulah ini bunga ros dari mana, Cikgu. Lain daripada lakaran idea saya tu. Ya, ini saya punya. Ya, betul. Tapi saya nak tengok Cikgu Anis punya sebab saya kira Cikgu Anis punya mesti lagi cantik. Mungkin Cikgu Anis boleh tunjukkan macam kat depan tu. Okey. Mira, sebenarnya walaupun macam tu, dia ada nilai estetika dia sendiri. Wow. Sebab Mira hasilkan dalam masa berapa minit. Berbeza dengan saya memakan masa lebih kurang setengah jam untuk hasilnya macam ni. Okey, kalau kita tengok ni sama kan motif saya tadi? Okey, motif ni adalah motif bunga ros, sama juga dengan Mira punya. Okey, kalau Mira tengok sebenarnya sepanjang kita belajar hari ni, kita telah membuat craft kreatif menggunakan paper mache kan. Okey, selain daripada tu kita nak terus kepada bahasa seni lah ya Mira. Kalau kita tengok pada karya ini, okey, bahasa seni yang kita jelas kat sini Mira adalah apa ya rasa-rasanya anak murid semua? Apa anak murid di rumah rasa-rasanya? Apa tu, Cikgu? Bunga ros ni. Ni adalah penegasan ya Mira. Baik. Penegasan. Kenapa kita kena buat lakaran dulu? Sebab kita nak bagi penegasan. Pilihan warna bunga ini sendiri adalah bagi menarik perhatian. Okey, menarik perhatian. Sebab tu bila kita nak tengok, nak beli dekat kedai juga, kita mesti pilih yang lebih kontra warnanya. Kontra seperti ni. Okey, kalau kita tengok latar ni menggunakan warna apa ni Mira? Warna coklat cair je. Ya, warna krim. Ya, warna krim. Jadi sebab itulah saya memilih warna merah. Merah ni memberi penegasan kepada bunga ni. Setiap subjek matter kita, setiap karya kita mestilah ada penegasan. Kalau kita tengok yang dekat situ, macam ni. Ini. Cawan ni kan? Cawan ni konkret, betul tak Mira? Betul. Okey, dia penegasan dia dekat mana? Penegasan dia saya rasa dekat corak dia, Cikgu. Corak je kan. Tapi ada irama dan pergerakan sebab ada kesinambungan daripada satu corak ke satu corak tu, ada kesinambungan. Apa tadi? Kesinambungan. Yes. Berbelit lidah saya. Okey, begitu juga dengan karya-karya yang ada kat depan Mira tu semua tu kan. Okey, semua ada penegasan dia tersendiri. Okey. Kita hari ini belajar tentang craft. Craft kreatif. Craft kreatif. Paper mache. Ya, okey. Craft kreatif ni memerlukan kita buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk 3D, Cikgu. Ya, dalam bentuk 3D. Sebab tu bila kita tengok 3D ni memerlukan keseimbangan. Baru dah dia boleh berdiri dengan sendirinya. Macam tu. Betul. Wow, banyak dah yang kita dah belajar bersama-sama dengan Cikgu Anis. Tapi kan Cikgu, tadi untuk kita pastikan kita punya craft boleh berdiri dengan sendiri, kita keringkan dia macam Cikgu kata, kita keringkan seeloknya dengan menggunakan cahaya matahari. Saya nak tanya Cikgu, bila kita letak dekat luar, kita nak letak di bawah sinaran matahari tu, ada ke tips bagaimana yang seeloknya untuk kita letakkan di luar rumah? Maksudnya kena balut dengan alas dengan kain ke? Letak di tempat yang tinggi ke, permukaan yang rata ke, macam mana Cikgu? Macam saya cakap dengan Mira sebelum ni, saya gunakan varnish. Varnish ni nak mengelakkan dia daripada dia terus hujan ke, okey, ataupun apa sahaja yang menyebabkan kertas kita ni lembik. Jadi bila kita letak varnish, dia akan keras, kemas dan konkret, lebih tahan. Jadi Mira tak perlu dah bila letak varnish, Mira tak perlu dah letak apa-apa pun.
Mira dah boleh dah letak kat luar rumah. Wow, okey. Jadi ingat untuk guna varnish. Okey. Okey. Dan di sini cikgu, saya tengok ada hasil daripada saya kira anak murid cikgu sendiri, Alisha, sebab ada nama dekat dalam ni. Anak murid saya daripada Alisha SD, punya. Indra. Ya. Okey. Kalau yang macam Alisha ni cikgu, dia menggunakan kertas ataupun menggunakan teknik pulpa cikgu? Ya, semua tahun 4 kita menggunakan jalur kertas. Okey. Semuanya ialah menggunakan jalur Ya. kertas. Ya. Cuma tadi teknik pulpa tu adalah teknik lain lah yang cikgu tunjukkan. Betul. Itu adalah kaedah lain. Selain daripada kaedah yang kita gunakan di sekolah, pulpa adalah satu kaedah yang juga menarik. Boleh dieksploitasikan. Boleh je guna. Kita menggunakan apa saja yang ada di sekitar kita. Macam tu Mira. Okey. Adakah kat sini cikgu, sebab ini semua cikgu dah warnakan dia nampak cantik kan. Adakah di sini yang menggunakan kaedah pulpa ataupun yang menggunakan kaedah kertas yang kita dah hancurkan ni? Okey, saya memang khas untuk saya tunjukkan hari ini. Jadi tak ada yang dah siap. Yang betul-betul yang orang kata dah diwarnakan. Sebab saya tak warna sebab saya nak tunjuk dia punya jalinan. Bila saya warnakan, kita tak nampak perbezaan jalinan. Betul? Okey. Ada yang daripada tisu. Boleh Mira ambilkan daripada tisu tak? Boleh, cikgu. Saya nak bezakan, nak banding beza. Ini daripada tisu. Ya, Mira. Wow. Okey, tisu kita tengok kan. Keempat-empat perbezaan ni jelas ya Mira. Okey. Apa Mira boleh lihat daripada tisu ni? Kalau tisu cikgu, saya nampak dia macam lebih lembut sedikit. Ya, kita tak kukuh sangat. Betul? Kan Mira? Jadi kaedah mana yang sesuai Mira rasa? Kaedah menggunakan kertas jalur, pulpa. Kertas jalur ada dua kan? Ni pulpa. Okey, yang mana lebih Mira rasa lebih konkret? Kalau yang lebih konkret, sudah pastinya dengan menggunakan kaedah pulpa cikgu. Ya, pandai Mira. Ini juga kalau Mira tahu, selalunya orang buat arca. Arca, boneka, selain daripada guna paper clay, kita juga guna kertas daripada pulpa. Okey. Wow, itu dia banyak yang kita belajar hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Anis atas perkongsian ilmu. Terima kasih juga kepada adik-adik yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wafa Kasrina Dilaila binti Hafaizan. Boleh panggil saya Wafa. Ini karya saya dan saya mengambil masa selama 2 hari untuk menyiapkannya. Saya merasa seronok kerana dapat menyiapkan cawan ini. Saya memilih warna biru dan kuning kerana ianya melambangkan negeri kelahiran saya iaitu Perlis. Saya juga melukis corak flora supaya ianya kelihatan lebih menarik. Saya merasa sangat seronok apabila dapat menghasilkan secawan kopi manis mengikut kreativiti saya sendiri. Saya sangat teruja apabila hasil kerja tangan saya dijadikan sebagai hiasan di rumah. Saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Teacher Anis kerana telah memberi tunjuk ajar dan saya akan cuba mencipta alatan domestik yang lebih kreatif pada masa akan datang. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aulia Malika binti Abdul Munir dari kelas 4 kreatif Sekolah Rendah Kebahasaan Seri Indah, Tanggung Polis. Hari ini